yang kita bagi nyambung yang semalam, ya, dan kita mute-kan seperti biasa, mute-kan mikrofon masing-masing, dan kita terus kongsikan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana watli' bi alsinatana وقوي بعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah kita mulakan dengan sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dan juga tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang istiqamah ya, untuk bersama di sesi pagi. Dengan sesi pagi ini diharapkan dia dapat menambahkan lagi pembelajaran kita untuk memantapkan proses ya, memahami ayat-ayat Al-Quran ya. Sesi pagi ini kita lebih kepada applied ya. Tuan-tuan yang mengikuti kelas ni kira dah macam advance lah ya learning dia, sebab kita tidak, pagi ni kita tidak bawa kepada bahagian asas ya, bahagian latihan ya. So ini kira sudah applied ni ya. Tapi tak apa, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan juga mengikuti kelas-kelas lain tu, dia akan menambahkan lagi lah ya. Okey, kita kongsikan seperti biasa. Kita masih lagi di dalam ayat ke-87 surah 21, membahaskan beberapa kalimah di dalam perenggan ayat ini yang bermula dengan fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanak ya. So kita telah pun mengupahkan fanada fil zulumati, kemudian kita sekarang ni memasukkan perenggan ataupun clause yang kedua, alla ilaha illa anta ya, yang tu kita telah kongsikan 2 hari lepas, dan semalam kita telah mula mengupaskan pengenalan dia kepada setiap komponen daripada alla ilaha illa anta tu. Kita mula dengan an, dan kita telah pun mengenal pasti an ni adalah harfun masdari, iaitu kata hubung subordinat yang membawa erti iaitu. Dan kemudian kalimah yang kedua la itu kita telah pun mula memperkenalkannya, iaitu dalam konteks ini dia bukan sahaja sebagai harfun nafiah biasa, tetapi dia dipanggilkan harfun nafiah lil jinsi. Apakah tanda dia? Tanda dia apabila tuan-tuan lihat selepas harfun nafiah tu terdapat kalimah isim yang nakirah, lepas tu dia mansub ya. Nakirah dia juga mufradah dan dia juga mansubah ya. Kalau kita ambil dia sebagai muannas, dia ada mansubah. Itulah 3 karakter kepada kalimah selepas la ya. Dan kalimah selepas la tu kita panggil dia ismu la. Isim kepada la ni ya. Isim dia adalah isim kepada la. Okey. Jadi kita sekarang ni kita akan tambahkan ya penerangan kepada komponen yang ketiga ya. So yang
Yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sekarang kita buat ilah. Ni apa dia ya? Tetapi image ni dia image, tak dapat ni apa? Kita tak dapat nak adjust kedudukan apa ni. Doktor dah share skrin ke belum? Oh, belum ya? Belum. Oh ya, belum ya. So cakap tadi tanpa sharing screen lah ya. Ya. Okey, baru nampak ya. Okey, ulang kaji sekali lagi. Okey. Ini screenshot yang kita simpan semalam untuk perbincangan kita tentang kalimah alla ilaha illa anta. Kemudian kita uh, pecahkan dia dalam komponen-komponen dia ya. Satu-satu sebab kita nak memberi penerangan kepada setiap kalimah ni. So kita pecahkan dia ya. Pecahkan dia. Mula dengan an tu, kita dah kata an adalah harfun masdari. Di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh cari harfun masdari itu, pergi kepada corpus.com, qurancorpus.com tu, dia beritahu ia harful masdari, dan dia akan beritahu apa dia harful masdari itu ialah kata hubung subordinat ya, kata hubung subordinat yang membawa erti iaitu. Dan yang kedua itu ialah la adalah la nafiah lil jinsi ya. Selalunya kita jumpa la harfun nafi ya, dia pakai harfun nafi, tetapi di sini dia bukannya harfun nafi biasa sebab kita lihat kalimah selepasnya mengambil pattern yang spesifik ya, pattern yang spesifik dalam bentuk biasanya berbeza daripada kalimah-kalimah isim yang lain. So lihat ilaha ni dia mengambil ciri apa? Pertamanya dia nakirah. Ya, so dia ni sebenarnya nakirah ni bukan, dia tidak ada alif lam, dia nakirah. Kemudian dia juga mufradah singular, dan dia juga mansubah, i'rab yang mansub ditandakan dengan ha tu berbaris atas, dan nakirahnya tadi dia tidak bertanwin. Itulah karakter kalimah isim selepas harfun la nafiah ya. Jadi bila kita lihat tu kita tahulah la ni adalah la nafiah li jinsi, iaitu apa peranan dia? Dia menafikan ya kepada jenis. Maksudnya dia menafikan keseluruhan jenis yang berkaitan dengan isimnya, iaitu ilaha. Maknanya dia menafikan tidak ada Tuhan. Ya, tidak wujud Tuhan. Dia nafikan habis. Tidak ada. Itu peranan lam. La. So tidak ada apa? Tidak ada Tuhan. Ya, so dia nafikan dulu, barulah ayat itu masukkan balik. Ya, melainkan siapa. Itulah fungsi la nafiah lil jinsi. Ya. So hari ini kita tambah lagi apa ni? Pengenalan kita. Kita tengok sama ada kita boleh buat dalam imej yang sama untuk memasukkan penerangan kepada ilaha ni. Ya, kalau ini tak cukup space, mungkin kita buat di Lesilogos ya, yang baru, yang bagusnya kita buat di sini sebab dah ada catatan untuk an dengan la, kita sambung ilaha. So okay, apa yang kita boleh ceritakan tentang ilaha ni? Pertama, dia adalah isim kepada la. Itulah, dia adalah isim kepada la ya. So kita gunakan teks seperti biasa, kita letak belah atas sebab belah bawah ni dia dah sempit sangat, nanti kita nak space untuk illa ya, jadi kita letakkan penerangan tu sebelah atas ya. So dia adalah isim la ya. Isim la yang sebelum tu la, bila la tu sebenarnya dia ada apostrofi ya, la ijaan dia sebenarnya ya. Bila menulis Rumi dia letakkan apostrofi menunjukkan ada
hamzah qata ya. Okey, isim la ni apakah karakter dia? Karakter dia, dia mesti mengambil nakirah tanpa tanwin. Dia nakirah tapi uh, tidak bertanwin ya. Kemudian dia mufradah. Maknanya dia singular dan dia i'rab yang mansubah. Itu karakter dia ya. Okay, kita kena panjangkan sikit. So kita nak letak dia 11. Tengok ya. Itu adalah penerangan kepada ilaha ni ya. Ilaha. Dia adalah isim la ni. Dan isim la mengambil ciri apa? Dia nakirah tanpa tanwin. Biasanya nakirah kita ada tanwin. Tapi untuk kes la nafiah jinsi, dia nakirah tanpa tanwin. Dan dia satu baris saja. Dan dia mestilah singular. Dan apa? Dia punya i'rab dia mesti mansub. Ya. Mansub. Kalau dia kita kalimah, sebab kalimah adalah mu'annas, kita nyatakan sebagai mansubah ya, mansubatun jadi mansubah. Okey, ini untuk la, so kita arrowkan dia ya. Kita tahu yang mana yang kita nak bincangkan sekarang ni, yang ni lah. Okey. Dan okey ya, okey, itu dah jelas lah ya. Isim la iaitu ciri dia lah nakirah tanpa tanwin, mufradah yang mansubah ya. Kalau kita nak masukkan terjemahan dia sekali, then kita masuk terjemahan dia sebagai Tuhan lah ya. Tuhan. Ini sekali supaya cukup penerangan tu, Tuhan. Jadi la ilaha bermakna tidak ada Tuhan ya, tidak ada Tuhan. So semua maknanya penafian telah dibuat ya, yang sebenarnya tidak ada Tuhan. Adjust ni sikit. Okey. Sekarang kita buat untuk illa. Illa dipanggilkan harfun pengecualian ya, bahasa Melayu dia harfun pengecualian, bahasa Arab dia harfun istiqnas ya, istiqnas. Cuba kita tulis dalam rumi dulu dan nanti kita akan bantu dia dengan jawi ya. So yang ni adalah harfun, dia huruf bukannya kata nama ya. Dia harfun hamzah. Okey, lepas tu nas, ada sa. Tih tu menunjukkan sa ya, iaitu huruf pengecualian yang memberi erti apa? Melainkan. Itu penangan kepada illa. Kita okay. Okey, dia sampai ke bawah, jadi kita adjust sikit. Kalau boleh masukkan dalam bahagian putih ni lah ya. Untuk illa. Okey, harfun istiqnas iaitu huruf pengecualian yang membawa erti melainkan. Buang space ni, tak perlu. Okey. So
So kalau kita nak bantu dia dengan dengan jawi, so kita boleh pergi ke leksi logos. Keluar dulu. Pergi ke leksi logos baru. Ambil yang kosong. Kita type istinad, lepas tu kita masukkan ke dalam ni ya. Macam mana je istiqnas ialah hamzah qata dengan sim dengan ta diikuti dengan hamzah qata nun dengan alif dan sa. Itulah istiqnas ya, istiqnas. Pengecualian, kita kopikan dia. Lepas tu kita masukkan ke dalam ni lah. Ya, dalam yang ni tadi kita masukkan dia dalam, kalau nak bracketkan dulu pun boleh. Tu dia masukkan, dia ada harfun ya. Okey, keluar ni masukkan harfun istisnas. Ha, ro, fa. Ha, ro dan fa. Harfun istisnas. Okay. Copy. Paste. Okay, ini kita boleh pergi kepada adjust sikit. Untuk pengenalan kepada pengecualian dengan makna dia sekali. Okay. Itu untuk illa. Krem sikitnya. Nanti kalau kita boleh aturkan dia supaya dia lebih lapang lagi baguslah ya. Tapi tak apalah, untuk perbincangan kita gunakan apa yang ada lah. So kita arrowkan dia. Hasful istisnah ni yang ialah yang ni lah. Ya. Ya, dan kita sertakan sekali dengan makna dia. Bila kita dapat makna tu, nanti bila kita buat ayat tu, kita akan dapat ya menterjemahkan keseluruhan ayat dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan kita yang akhir sekali ialah anta. Ya, anta jelas ya. Tapi okey, untuk latihan kita boleh buat penerangannya sekali ya, supaya lengkap perbahasan kita. So itu anta adalah isim dhamir. Isim dhamir, D-H-O-M, isim dhamir, orang yang kedua, iaitu apa? Mukhatab. Ya, mukhatab. KH untuk kha ya. Mukhatab. Kemudian jantina dia adalah muzakkar. Bilangan dia mufrad, singular. I'rab ya. So i'rab dia adalah marfu'. Jenis dia ialah dia adalah isim dhamir, mukhatab, muzakkar, mufrad,
marfu', ya. Tetapi dia ada fungsi dia tu. Fungsi dia adalah sebenarnya khabar kepada la tadi. La ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada isim dia dan ada khabar dia. La nafiah lil jinsi ni, ya. So, dia sebenarnya adalah, kita masukkan ke sini, dia adalah khabar. Khabar la. Okay. Ini fungsi dia sebagaimana tadi, dia ada isim la, dia ada je khabar dia, ya. Khabar, khabar tu mengambil bentuk apa? Isim dhamir mukhatab muzakkar mufrad yang marfu', ya. So ini penangan kepada anta. Okey, kalau nak masukkan mana dia sekali pun boleh untuk melengkapkan perbahasan kita. Anta ialah kamulah, kamu lelaki, ya. Sebab sini ada tulis muzakkar, kita fahamlah kamu ni menunjuk kepada seorang lelaki mufrad, ya. Okey. So kita arrowkan juga seperti yang lain tu. Yang ni adalah untuk anta. Okey. Ya. So penerangan kepada komponen-komponen tu selesai. Ya. Terdapat harfun masdari, cuma di sini kita kita tidak masukkan lagi jawi dia lah, ya. Tapi nak masuk jawi pun boleh. Sini pun tak masukkan jawi dia, isim la. Mungkin tuan-tuan pun tahulah apa dia, macam mana nak menulis jawi isim la. Hamzah wasal sim dengan mim untuk isim. Yang ni khabar ialah kha ba dengan ra lah, ya. Khabrun, khabar la, ya. Itu kalau kita masukkan yang jawi dia, ya. Okey. So terdapat komponen harfun masdari, terdapat komponen harfun la nafiyah lil jinsi dan juga isim kepada la, dan terdapat harfun istisnas, ya, yang membawa melainkan anta ni, kamu ni merujuk kepada Allah, ya. Sebab ayat tu Nabi Yunus tu tengah menyeru, ya, Allah tu. Dia masukkan itu ialah dalam, bila kita menterjemahkan tu, anta tu kita akan masukkan dia sebagai Allah, ya. Okey. Ya, so maknanya dari segi komponen dah selesai, dah kita kena mengenal termasuk i'rab dia sekali. Jadi kita boleh simpan dia dalam print screen, ya, untuk rujukan kita selepas inilah, ya. So sekarang kita cuma nak menterjemahkan sajalah, menterjemah dengan daripada catatan yang kita buat sini, kita sudah boleh menterjemahkan keseluruhan clause, dia panggilkan sub clause ini, clause subordinate, ya, kepada clause yang pertama tu. Jadi kita pergi ke Lexilogos, kita boleh clearkan ni sebab kita dah simpan, ya. Dan kita boleh, saya rasa kita ada buat kopi dah rasanya. Kita gunakan, ya, ini salinan yang kita simpan dalam Word, kita boleh guna dia semula. Jadi sekarang ni kita buat terjemahan, ya, terjemahan kepada ayat itu. Okey. So ini maknanya tak perlu lagi kita terus letakkan topik dia ialah terjemahan bahagian ayat, ya, terjemahan ataupun terjemahan yang ada situ lah. Jim mim alif ha nun, ya. Terjemahan kepada bahagian ayat ni ialah iaitu, ya, buat jawi, iaitu tiada Tuhan melainkan kamu. Biasanya kalau dengan terjemahan untuk kepada
apa, Allah kita tak sebut kamu, kita gunakan engkau lah, ya. Uh, Iaitu tiada Tuhan melainkan, so kita gunakan leksi logos Jawi. Okay, ambil Jawi. So tiada, ta, ya, alif, dal. Tiada Tuhan tiada Tuhan melainkan. Min, lam, alif, melainkan, ya. Melainkan, bahasa Melayu dia melainkan, dia ada hamzah qata', ya. Dia gunakan hamzah qata'. So kena pinjam hamzah qata' daripada Arab, ya, sebab apa, Melayu dia tak ada hamzah qata' yang berkaki ya tu. Ini kena pinjam pada Arab ni. Yang ni. Potongkan dia, bawa ke sini, masukkan ke sini. Melainkan. Lepas tu non. Dia ada ya, ya. Melain ada ya. Lepas tu baru non. Lepas tu kaf non. Melainkan. Okey. Nampak pelik sikit. Kita tak apalah, kita gunakan hamzah qata' biasa. Yang ni je lah. Melainkan engkau. Alif, nga, kaf, waw. Okay. Tiada Tuhan melainkan engkau. Kopi dia, bawa ke leksi logos ni dan masukkan. Itulah terjemahan kepada alla ilah. Okey, dia ada iaitu, ya. Iaitu ialah ya, okay. Betul tidak? Iaitu tu nanti kita cek kemudian, ya. Nampak pelik sikit, ya. Iaitu tiada Tuhan melainkan engkau, ya. Kalau siapa boleh bantu ejaan jauh, jawi iaitu ni macam pelik sikit, ya. Okey, so maknanya sehingga mengupaskan setiap kalimah, menerangkan jenis-jenis dan fungsinya, dan juga terjemahan, ya, yang kita buat sampai hari ini, ya. So kalau ada okey yang ni, kita simpan dia dulu. Seperti biasa. Boleh besarkan sikit. Okay. Ada yang baru masuk, ya. Okey. Dan seterusnya, besok, hari ini sudah hari Jumaat, ya. Maknanya minggu depan kita akan sambung daripada subhanaka sajalah habisnya, untuk bagi perenggan fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Dia berhenti di situ dan kita akan lihat apakah subhanak tu, ya. Dan lepas selesai tu nanti kita akan kaitkan dengan keseluruhan ayat, ya, yang dikongsikan untuk pembelajaran kita ni, InsyaAllah, ya. Yang kita buat ni seperti saya kata tadi adalah penerangan dan penterjemahan, memahami ayat-ayat Quran itu secara applied, ya, secara applied. Okey, so dah 7.45, boleh kita, ya, berhenti di sini. Ada apa-apa soalan? Doktor, engkau tu ke kaf waw saja ke? Oh, dia Engkau. ada alif rasa kan?
Ya. Maksudnya dah. Betul, saya rasa ada alif. Masukkan alif. Ya, betul. Okey, ia itu ni betul ke ejaan ni? Ataupun tak ada ia itu je kan? Ha. Alif, ya, alif, hamzah, Oh, alif, okey. ya. Dia okey ya. Melayu dia tak ada hamzah qata' rasanya ya. Dia gunakan Ya. alif. Ya. So dia ada alif di sini tu digunakan. Rasanya macam tu kot. Ya, ya, betul. Okey. Jadi betul. Baru Ya saya ini, ya itu tu alif ya je. Ya alif hamzah Ya, ya alif. ta. Alif ya, ya, ya. Ya alif hamzah. ya alif hamzah ya. Ya Ya, alif alif hamzah ya ta. hamzah, Dia, ya ta. yang kedua ada hamzah di sini ya. Ya Alif ya alif tu, alif ya. ya So, alif tak ada- hamzah tu hamzah. Bukan alif hamzah. Alif hamzah tu panggil hamzah yang follow tu. Yang tak ada alif Tak ada ya. kaki. Dan ada ya. Itu. Yang ni ya. Yang ya. Betul. Itu. Okey. Cantik Tawau ya. bukan tawau ke? Tak. Memang ini ya itu. Tak ada, tawau tak ada. Wow tak ada. Okey, so maknanya bila kita buat latihan macam ni, so lain kali bila kita membaca ayat tu, kita sudah boleh menterjemahkannya dan kita memahami apakah konteks dia ya. Sebab kadang-kadang kalau kita hanya bergantung pada terjemahan, banyak benda yang tidak diceritakan dalam terjemahan tu ya. Dengan apa jenis dia tadi, fungsi dia, i'rab semua tak diceritakan dalam terjemahan. Sebab tu kena buat proses ya, proses yang kita buat tadi. Yang mana? Yang ni tadi ya, kena buat ni supaya kita dapat maklumat yang lengkap kepada kalimah-kalimah tu, insya-Allah. Okey, kalau tak ada kita boleh beri terima kasih kepada rakan-rakan yang membantu. Yang tadi satu Haji Anwar-Yati, engkau rasa ni lebih betul lah ya. Dan iaitu ini lebih tepatlah penulisannya ya. So kita simpan yang ni untuk rujukan yang akan datang insya-Allah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih Ya, semua. sama-sama. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.